Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Majidah Hamdan. Memulakan berita malam mengenai Kerajaan Sarawak akan terus mengiktiraf Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR dengan syarat pemiliknya mempunyai bukti pemilikan yang sahih dan jelas mengikut perundangan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu kerajaan akan terus mengiktiraf Tanah NCR berpandukan bukti sahih dan mengikut perundangan sedia ada, iaitu Kanun Tanah Negeri KTN. Katanya kerja-kerja penyukatan tanah NCR bukan perkara baru kerana ia telah pun dilaksanakan sejak tahun 1960-an lagi. Dan kita tahu tanah adat ini luas, scattered all over, berselera seluruh. Daripada tahun 60-an sehingga tahun 2010, kita cuma berjaya menemukan lebih kurang 260,000 hektar di seluruh Sarawak. Lebih 50 tahun. Dan kita tahu bahawa tanah adat ini luas. Dan kita harus memastikan bahawa tanah adat jelas dari segi persepadanannya. Dato' Amar Awang Tengah berkata demikian dalam majlis penyampaian cek pampasan Tanah Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 Kanun Tanah Negeri dan Surat Hak Milik Tanah Seksyen 18 Kanun Tanah Negeri bahagian Sibu pada Rabu. Beliau yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2 menambah bagi mempercepatkan proses penyukatan, Jabatan Tanah dan Survey JTS telah menggunakan kaedah penyukatan baru bermula tahun 2010. Daripada tahun 2010 hingga sekarang ini, untuk mempercepatkan penyukatan tanah adat yang benar-benar cukup yang sekali, kita telah pun melaksanakan inisiatif baru, yaitu penyukatan tanah adat melalui inisiatif baru. Sejak daripada tahun 2010, kita gunakan kaedah ini untuk mempercepat penyukatan tanah adat. Sebanyak 17 keping cek pampasan bagi projek Kampung Banyok Extension Scheme diserahkan kepada 12 penerima di Dun Dudong yang berjumlah RM2,939.10. Selain itu, seramai 361 penduduk di kawasan Dun Bawang Asan menerima 441 cek pampasan berjumlah RM11,539,472.70 bagi projek proper Sungai Mau 5G Merah 132K Transmission Line Projek Sibu. Bagi projek menaik taraf bekas jalan-jalan balak di negeri Sarawak Fasa 4, bahagian Sibu pula sebanyak 20 keping cek berjumlah RM61,694.62 telah diserahkan kepada 13 orang penerima dari kawasan Dun Ngemah. Turut diagihkan sebanyak 40 surat hak milik tanah kepada 40 penerima di bawah Seksyen 18 bagi kawasan Sungai Salim Sibu dan Warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 KTN bagi kawasan Batu Burak, Igan Sibu di Dun Bawang Asan kepada 3 penerima. Laporan seterusnya, Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan Batu Danau menyatuni seorang warga emas di Kampung Lim Pasong di Limbang pada Selasa. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau merangkap pengerusi Sebekas Cawangan Batu Danau, Paulus Palu Gumbang berkata program di bawah Sebekas Prihatin itu menyaksikan ahli-ahli Sebekas Cawangan dan unit bergotong royong membaik pulih kediaman milik warga emas iaitu Juliana Abdullah. Ini merupakan program tahunan lah, di mana ada keperluan kita akan buat. Sebelum ini Sebekas Prihatin kita yang kita sedia maklum rumah bujang rantau kiram telah kebakaran dan kita juga telah menyumbang di bawah Sebekas Prihatin.
Hari ini merupakan projek yang kedua kita ada untuk tahun ini, dan kita membantu seorang wanita yang memerlukan bantuan kita lah, dan kita adakan secara gotong royong dan sebekas membeli bahan-bahan. Beliau berkata demikian semasa ditemui media pada program berkenaan. Paulus memberitahu Seberkas Sarawak memberi peruntukan sebanyak RM5,000 kepada Seberkas Cawangan Batu Danau untuk melaksanakan program berkenaan setiap tahun. Beralih dengan laporan persidangan Dewan Rakyat, Kementerian Komunikasi dan Digital KKD digesa agar menyediakan peruntukan belanjawan yang lebih tinggi bagi pelaksanaan program Jalinan Digital Negara Jendela untuk fasa seterusnya di Sarawak. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapii berkata, ia termasuk pembinaan lebih banyak menara-menara baru bagi kawasan yang masih kurang atau tiada liputan mobile broadband 4G, terutama di kawasan luar bandar. Saya mohon pihak Kementerian Komunikasi dan Digital dapat menyediakan peruntukan bajet yang lebih tinggi bagi pelaksanaan program Jendela dalam fasa seterusnya di Sarawak, terutama kawasan Parlimen Batang Sadong, dan pembinaan lebih banyak menara-menara baru bagi kawasan yang masih kurang ataupun tiada liputan mobile broadband 4G. Beliau berkata demikian semasa membahas Rang Undang-Undang Perbekalan Belanjawan 2023 pada Isnin. Dalam perbahasan sama, Rodia turut menyatakan harapannya agar pihak KKD dapat menyegerakan pelaksanaan projek fiber optik Point of Present POP bagi meliputi semua sekolah di kawasan Parlimen Batang Sadong. Untuk makluman, Jendela merupakan platform untuk mempercepatkan kesaling hubungan digital negara melalui pelaksanaan meluas capaian jalur lebar mudah alih, jentian optik dan tetap sementara membuka jalan kepada 5G di bawah perancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Selanjutnya, menderma darah seharusnya menjadi tanggungjawab setiap anggota masyarakat, khasnya warga polis Diraja Malaysia PDRM. Pesuruhanjaya Polis Sarawak, Dato' Azman Ahmad Sapri berkata, tanpa sokongan dari orang ramai adalah mustahil pihak Pusat Darah Negara dan tabung darah di seluruh negara dapat menyediakan darah yang secukupnya bagi menampung keperluan yang semakin meningkat setiap tahun. Saya ingin menegaskan di sini bahawa menerima darah seharusnya menjadi tanggungjawab setiap anggota masyarakat, khasnya warga PDRM. Tanpa sokongan dari orang ramai adalah mustahil pihak Pusat Darah Negara dan lain-lain tabung darah di seluruh negara dapat menyediakan darah yang secukupnya bagi menampung keperluan yang semakin meningkat. Program berdarah seperti ini amat dialu-alukan oleh pihak hospital kerana dengan menerima darah kita mungkin dapat menyelamatkan nyawa orang lain yang memerlukannya. Saya amat berharap agar program seperti ini dapat diadakan secepat mungkin bagi membantu golongan yang memerlukan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program derma darah PDRM Kontijen Sarawak sempena sambutan Hari Polis ke-216 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Sarawak pada Khamis. Jelasnya lagi, amalan menderma darah perlu dilihat secara positif dan dianggap perbuatan mulia kerana penderma menyelamatkan nyawa insan yang memerlukan. Amalan menderma darah perlu dipandang secara positif dan dianggap sebagai satu nilai murni dan mulia bagi menyelamatkan nyawa insan-insan yang memerlukan. Penerimaan darah secara sukarela dan berterusan amat digalakkan terutamanya bagi memastikan bekalan darah yang sentiasa stabil, selamat dan berkualiti. Justru saya berasa bangga dan berterima kasih kepada para warga kerja Kementerian Kesihatan Sarawak yang selama ini telah memberikan sokongan yang aktif di dalam memberi bantuan untuk kami pihak PDRM Kontijen Sarawak setiap kali program derma darah dianjurkan. Kempen derma darah ini merupakan acara tahunan IPK Sarawak yang diadakan sempena sebutan Hari Polis ke-216 anjuran Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Sarawak. Keperkembangan berikut, sempena dengan sambutan Bulan Kesedaran Kanser Kolorektal pada Mac, masyarakat diseru agar melakukan ujian saringan awal
kerana kanser boleh dirawat jika dikesan awal dan segera diubati. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng, Unit Pembedahan Kolorektal Hospital Umum Sarawak HUS dengan kerjasama Kelab Perubatan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS akan menganjurkan beberapa program bagi meningkatkan kesedaran umum mengenai kanser kolorektal atau bara usus. Starting today from the 8th of March until the 9th of March, they have set up a blue ribbon meeting booth, thus encourage everyone to come and learn more about colorectal cancer and how to detect it earlier. I would like to urge all of you to take note of the significance of Colorectal Cancer Awareness Month and take action on it. Datuk Wee berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran kanser kolorektal sedunia 2023 di HUS pada Rabu. Justru beliau yang juga Timbalan Pengerusi Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia menyeru masyarakat untuk tidak melepaskan peluang dengan melakukan ujian saringan awal bagi mengesan gejala kanser kolorektal. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi Unit Pembedahan Kolorektal HUS di talian 082 276 666. Manakala di Miri, Pertubuhan Pemulihan Dalam Komuniti PPDK Batu Niah telah menganjurkan program gunting rambut amal bersama kanak-kanak istimewa dan ibu bapa mereka sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa pada Rabu. Menurut pengerusi PPDK Batu Niah, Lo Mi Ping, penganjuran program ini bertujuan merakamkan ucapan terima kasih kepada golongan wanita, khususnya ibu kepada anak-anak istimewa kerana mereka telah banyak berbakti dalam menjaga anak-anak mereka. Penganjur turut mengadakan beberapa sesi permainan interaktif semasa program berlangsung untuk membolehkan ibu pelajar dan guru berinteraksi bersama di samping mengukuhkan keupayaan pelajar menguruskan diri mereka sendiri. Selain daripada itu, aktiviti urus diri seperti memberus gigi, mandi, pakaian, serta aktiviti motor halus bagi pelatih program intervensi awal EIP bersama ibu dan petugas juga turut diketengahkan. Lo Mi Ping turut mengucapkan penghargaan kepada Miss Jojo Saloon Charity Haircut, Presiden Lions Club of Batu Niah Andy Jong Wan Jun dan Buddhist Society Batu Niah Women Section di atas sumbangan-sumbangan yang telah diberikan bagi menjayakan program ini. Sekian edisi malam bersama saya Majidah Hamdan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal UKAS.Sarawak.my dan UKAS channel di YouTube. #Mebafakta. Salam UKAS.